Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada kali ini saya ingin berkongsi, sudah lama saya tidak berkongsi berkaitan isu semasa lah. So saya ditemui oleh beberapa orang bertanya. Cuma saya ingin kesempatan ini kerana pertanyaan itu agak terlalu menjurus. Jadi saya ingin memberikan pandangan saya. Ada seorang ini bertemu bahawa dia selalu dipukul oleh suami dia. Dia dipukul, dia akan melakukan perceraian. Kemudian dia menyatakan bahawa peristiwa dipukul, diherdik, dihina oleh suami dia itu menyebabkan dia bercerai lah. Dan dia tidak boleh lupa sampai ke hari ini. So dia mengalami trauma. Kemudian kerana ada anak, jadi berlaku perebutan untuk anak ni sebutlah. Jadi dia bertanya, seolah pertanyaan itu berasa dendam, dia berasa dendam terhadap suami dia, bekas suami dia lah. Dan suami nak tengok anak pun tak kasih, dalam wujud ketakutan nanti kena buat lari dan sebagainya. Dan tapi saya nyatakan bahawa walau apa pun itu adalah bapa kepada anak tersebut. Itu adalah bapa kepada anak tersebut dan kita tidak boleh halang anak ini nak bertemu dengan ayah dia. Jadi saya nyatakan puan kena move on, kena belajar untuk memaafkan, bukan suruh kembali, tetapi kena beri hak kepada anak itu kerana nak bertemu dengan bapa dia, dan dapat khidmat guaman atau mereka yang menjadi orang tengah yang boleh menyebabkan atau boleh memisahkan antara masalah peribadi puan dengan suami puan, sehingga menjejaskan hubungan anak tersebut dengan bapa dia. Ini perkara yang kita kena, ya betul, kita akui yang kena pukul, kena bantai memang mempunyai trauma yang dahsyat. Dan begitu juga saya ingin memberi peringatan kepada para suami, marah-marah juga, berlaku adil ketika sayang dan ketika marah. Kadang-kadang ketika sayang bukan main lagi, tapi kena marah, pukul, bantai, cemoh, hina, seolah-olah sudah tidak ada lagi kasih sayang dalam diri. Jadi perkara ini akan disimpan. Perempuan ni kalau dah kena, dia memang simpan dan pendam, jadi pemarah, pendendam. Ini perkara yang akan jadi tak selesai. Kita tidak profesional di luar. Okey, tak apa, perkara yang dah lepas, kita perkara yang dah jadi sejarah dalam hidup kita tak boleh padam. Kenang-kenangan itu dah tak boleh padam. Jadi oleh itu kita melihat pada kehadapan, melihat keperluan anak ini, dia perlukan kasih sayang bapa dia. Maka kalau nak bertemu dengan ayah dia, bertemulah, tak ada masalah. Jadi kita kena berjiwa besar untuk masa depan anak ini. Ini saya ingin menyatakan bahawa memang semua dia ada masa-masa di luar sampai sekarang ini. Tak kira kadang-kadang mereka daripada aliran agama pun macam juga. Jadi apa yang dah lepas, kita tidak boleh padam dalam memori hidup kita. Jadi kalau kita rasa trauma, kita kena belajar maafkan, tenang. Maafkan yang terbaik ini ketika kita seorang-seorang. Kita seorang-seorang malam-malam sembahyang tahajud, atau sebelum kita tidur kita seorang-seorang, kita bayangkan muka bekas suami kita atau bekas isteri kita yang kita marah, dendam. Belajarlah memaafkan dia. Ketika kita seorang-seorang, itu yang paling ikhlas. Maafkan dan maafkan demi anak-anak. Walaupun mungkin anda tidak bersatu semula, tapi bila kita maafkan itu, dia akan menjadi tenang. Jadi pembesaran anak itu mendapat kasih sayang kedua-dua pihak, walaupun kita tidak bersama lagi sebagai suami isteri, tapi anak itu dapat kasih sayang yang seimbang pada mak dan ayah. Dan perceraian yang berlaku itu tidak memberi kesan negatif pada anak-anak. Ramai di kalangan anak-anak, kalau kita pergi sekolah, dia ada masalah pembelajaran, masalah tingkah laku, kerana mereka melihat di depan mata kepala mereka bapa bergaduh, bermasam muka, bertumbuk, bercakaran.
dan mereka tidak ada siapa yang mereka jadi anak-anak ni dia terbangun dalam apa yang dilihat, didengar itu benda tidak membangunkan diri dia. Ini anak itu menjadi pembenci, sama ada membenci pada mak atau membenci pada ayah. Jadi apa yang telah berlaku dalam rumah tangga kita itu, rumah tangga itu ada sejarah yang tidak boleh dipadam, dan kita tidak ada jalan lain melainkan biarkan ia berlalu, tetapi masa depan anak ini kena dilihat. Kita kena berjiwa besar, dan insya-Allah taala dengan jiwa yang besar ini akan membantu kita untuk mendapatkan lagi perkara-perkara yang lebih baik dalam hidup kita. Perkara-perkara yang lebih tenang dalam hidup kita. Jadi jangan risau, jangan bimbang. Bila kita bertekad, insya-Allah taala akan mempermudahkan jalan. Untuk membesarkan anak, walaupun kita ada konflik, ada trauma dengan suami kita atau isteri kita, tunaikan hak anak untuk bertemu dengan mak ayah dia. Dengan itu akan mempercepatkan lagi proses kita melupai perkara-perkara yang silam, dan anak itu dapat kasih sayang dari kedua-dua belah pihak, tuan-tuan dan puan-puan. Kasih sayang tidak boleh dijual beli. Pembesaran anak-anak sekolah rendah, menengah ataupun sebelum sekolah rendah, prasekolah, tanpa kasih sayang sempurna daripada ibu bapa boleh menjejaskan prestasi pembelajaran dia, satu. Yang kedua, menjejaskan prestasi tumbuhnya atau perkembangan emosi dia, perkembangan kognitif dia, dan ini akan memberi kesan yang negatif selepas dia sekolah menengah dan sebagainya. Jadi sebelum kita menangis dan anak kita kena tahan diri kita dan berilah mereka kasih sayang kepada bapa atau mak dia, dan kita kena belajar melupai apa-apa yang telah berlaku dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.